Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with ilmu kita Al-Fatihah. Dia tak boleh. Dia kena ini buka dulu. Tu. Okay, so sementara tunggu kawan awak tu buka ni, kita akan buat Penang hari ni. Saya dah buat, tapi nanti saya check balik jawapan akhir dah ada. Okay, cuma dia tak ada bagi skema. Kedekut betul, tak nak bagi skema. Mana lagi? Cepat masuk sebelum bermulanya. Geng-geng tu tak ada tu. Geng Akmal. Kan H2 Pinam kan? Ni P4 kan? Adam jap. Okey. Sebentar tunggu awak tu, kita tengok dulu. Saya nak buka apa ni? Saya nak buka ni. Sorry. Mana H2P6 ni? Tak ada. Tak muncul-muncul kan ada lagi? Ada? Tu, baru datang dari H2P6. Okey. Sudah tunggu orang duduk tu. Sekejap lah. Okay, saya suka apa yang dia cakap kat sini, memang kena dengan awak sekarang ni. Tak tahulah, okay, kalau awak tak rasa ni memang tak ni lah. Okay, if I know, mana? Laju pula dia jalan. Duduk H2P6. Kenapa tak tutup pintu belakang? Terjemahan mana? Dah siap dah terjemahan? Dah siap tak? Dah ada jawapan tapi jawapan akhir dia bagi. Dia tak bagi jawapan penuh. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, saya suka ayat dia kata aku makan. Betul tu semua orang. Kita start berawal. Stop. I know that you are tired studying, but look at this. Semua orang tengah study. Tak ada orang tiba-tiba jadi engineer, tiba-tiba ke jadi doktor, terus tiba-tiba pandai. Tak ada. Semua orang kena study. Okay. So dia kata you can do it. Okay. Dia kata I don't know if someone say no. Okay, ayat ni saya suka ayat ni lah dia kata. You did very well. You will achieve your dream and goal. Proud of you. So sebenarnya saya nak cakap memang betul. You did very well. Sebab apa? You dah berjaya duduk kat matrik ni sampai tinggal lagi 6 hari nak exam. Ingat seronok sangat dah matrik ni. Tak seronok kan? Hari pertama masuk kat matrik tengok bilik. Tengok bilik air macam nak balik di rumah. Betul tak? So kalau Google Map KMNS ni macam bukan lautan sebenarnya. Dengan line tak ada. Betul tak?
Tapi kenapa awak berjaya? So you dah berjaya survive 10 bulan dengan kena quarantine. Kena COVID, semacam lah kena. So that's why saya kata you did very well. So you dah berjaya sampai ni. Tak ada yang tengok you balik rumah pun datang balik sini. Ada ke yang tak balik-balik? Ada je yang tak nak balik. Siapa tak balik? Budak kelas 1 lagi tu ada Mahesh dengan Anabil tak boleh balik. Okay, so you will achieve your dream. Betul, saya rasa semua orang ada dia punya dream, dia ada punya goal. So proud of you. Memang betul. You kena proud of you. Siapa lagi yang tak nak banggakan awak? Takkan orang lain pula, awak sendirilah. Jadi study, memang kena study. Tinggal lagi beberapa hari lagi. Boleh aku Okay, so kita masuk kepada PSPM Negeri Pulau Pinang. Saya suka ayat pesyutan ni. Memang memecut saya buat benda ni tadi. Saya buat tadi pukul 8.30 pagi, saya habis pukul 10 pagi. Sangat memecut. Sebab apa? Dia banyak konsep, a lot of concept. So this is very good lah. Siapa yang boleh buat ni sebenarnya you very good lah. Sebenarnya memang dah boleh dah dapat A. Tapi kalau siapa tak boleh buat ni memang pening tu. Dia nak baca dia punya konsep dia memang sangat banyak. Because this metric is the first one, ranking nombor 1. Ni metric nombor 1 sebab dia banyak budak-budak pandai kat sini. Untunglah apa sebab duduk situ. Menangis awak duduk kat situ. So dia memang dia nombor 1 lah ranking dia. Okay. Jadi kita kena belajar pada orang yang pandai. Takkan kita tengok orang yang bodoh kan. So bila kita buat dekat orang yang pandai ni, seronok tak terjemat. Terjemat pun kata nak pecah kepala. Saya pun nak pecah kepala. So dia bukanlah semudah macam just bagi saya macam lain tu macam okey kita boleh buat. Yang ini you kena faham betul-betul. Okey. So saya start juga dengan belakang sebab kita target nak buat belakang. Buat depan tu pening kepala juga. Okey, so saya yang ni H2 P6 dengan F4 P4. Okey. Start share screen kesiannya. Kenapa yang tinggal bertiga orang je? Dalam ni ada berapa orang? Mana tadi? Kan ni, okay. Alright, so kita pergi dah kita ada 1 jam je nak settlekan benda ni. Okay, kita tengok soalan ni. Nombor 10. Saya start terus nombor 10 dulu ya sebab kita target nombor belakang ni kita dapat full marks. Okay, calculate the binding energy. Apa simbol binding energy? EB, very good. Dia terus, okay, EB. So bila nak buat exam, kena cepat. EB. Okay, dia suruh cari dalam unit MeV untuk bismuth ni iaitu 21083 Bi. Okay, dan dia bagi mass atomic untuk Bi adalah mass atom dia adalah 208.8980 Okay, so if you want to find E, the first thing kita tak suka adalah benda ni. This is a bit a problem. Sebab apa? Kita bukan nak mass atom, kita nak mass apa? Nucleus. So how to find mass nucleus? Mass nucleus equals to mass atom minus ZME. Soalan ni pernah keluar 2019, 2020 tak sure. So kalau soalan yang sama keluar dan you tak boleh buat, memang bodoh lah awak saya cakap. So tolong hafal. Formula ni hafal. It's not given tak given. Saya rasa tak given. Cuba tengok depan ada tak ada bagi. Tak ada. So hafal. Okay, so mass atom 208.9804 minus. So what is my Z? My Z is this 83. Okay. So Me. So where is my Me? Mass of electron. Jangan hafal. Tengok dekat sini. Okay, mass electron kita ambil U ke kg? Mana elektron? Yes, kita ambil U. Kenapa kita kena ambil U? Sebab atom kita dalam unit U. Alamak, ni pula. Okay, sebab dia dalam unit U. So you have to follow lah U. So this one is 5.49 times 10 power of negative 4. Okay, so kita tekan kalkulator. 208.9804.
Betul tak? 9804 minus 83 times 5.49 times 10 power of negative 4. So you get the answer is 2.0893483. Ambil semua. Jangan bundarkan. Sebab this is not the final answer. Jangan buat muka terkejut. Saya dah 2 kali dah cerita pasal chapter belakang ni. Sebab apa saya tengok you punya ujian selarah ramai yang teruk chapter belakang ni. Chapter belakang ni kena skor sebab sangat senang sebenarnya. Okay. So after that, apa nak kena buat? Kita guna formula apa? E. Apa formula E? Tengok dekat sini. Formula E adalah ini. Yang ini. Delta MC squared. But do we have delta M? No. So we need to find delta M first. The upper here. So mesti tak tahu keluar soalan ni. So you dah boleh agak dah soalan apa yang dia akan keluar. So buatlah chapter belakang. Chapter belakang ni jangan buat muka depan. Kena okey belakang. Dia tak boleh nombor 10, nombor 1, muka surat pertama. Tak boleh. Dia kena kat belakang. Okay, find delta M first. Iaitu ZNP plus MNN minus M nucleus. Ni formula kat sini. Saya tak hafal pun. Okay, saya kena tengok math nanti semua tu. So saya pergi kat depan ni lah. Okay. Z, berapa Z saya? Mana Z? Ni, 283. So, 83 mass proton here. So, this is mass proton. 1.007277 plus N. Okay. How to find N? N equals to 210 minus 83. Tekanlah kalkulator. 210 tolak 83. So, saya dapat 127. So 127 darab dengan mass neutron. Mana neutron? Saya ambil yang U ni. Ni. So 1.008665. So I minus with the whole thing dia tadi lah 2.0893483 times 10 power of 2. So tekan calculator. Okay. 83 times 1.007277. So plus 127 times 1.008665. Betul tak? Okay. Minus 2.0893483 power of 2. So saya akan dapat this number lah. So ambil semua nombor ni. Jangan bunda. Tak boleh bunda lagi. Energy je boleh bunda. Boleh? Betul tak ni? Saya tak tahu ni jawapan saya ni betul ke tak? Ke tak buat? Dapat bagus. Saya tak tahu. Saya tak ada skema jawapan. Saya cakap. Yang dia bagi tu skema jawapan akhir. Okay. So after we get delta M, apa kita nak kena buat? Kita cara guna formula EB lah. EB sama dengan delta MC squared. So 2.769613 darab 931.5 ke MEV C squared. Ini sebenarnya adalah semua ni delta M darab C squared. C squared ni yang kat sini. So C squared boleh apa? Cancel. Macam mana madam tahu kena darab C squared? Sebenarnya saya boleh rujuk kat sini. Ni. Yang ni. 1U adalah atomic mass. So 931.5 ni masih lagi dalam kelompok atomic mass. Atomic mass. So C squared ni kena letak kat luar. Tapi dia akan dihapuskan sebab ada C squared bawah tu. So you don't have 2 times with C squared. Okay. Jawapan yang awak dapat tadi 27 ni kan. Terus je darab 931.5. So you will get the answer is 2.58 times 10 power of 3 MeV. Betul tak tu jawapan dia? Tak tahulah. Cuba tengok yang latest yang saya dah bagi dah tu. Ni dah. Dia bagi dalam joule, dia nak MeV ke joule? Kenapa jawapan skim jawapan betul. Dia bagi 2579. Okey, betul lah tu. Okey. Betul, jawapan kita betul.
4 markah. Senang berbanding chapter 1. Kalau awak cuba try buat chapter 1 ni, pening kepala saya dah buat dah. Banyak angle. Dah buat kan Aziz? Ya, sebabnya dia target nak buat belakang. Okey, boleh? Okey, kita masuk soalan nombor 2. Kita cepat sikit saya tak boleh nak tunggulah. So that's why sebenarnya saya suruh awak buat dulu. Tapi kalau tak buat tak apalah, awak tengok nanti awak buat balik. Sebab saya rasa ini adalah soalan sangat bagus. Sebab dia banyak pasal konsep. Kalau dia bukan macam main letak je formula, no. Okey, dia bagi half life. So half life is T half 475. So kita ada half life 435 years. How long? So they ask you to find T lah. So soalan ni suruh cari time. Bila aktiviti dia reduce daripada, so ini A0, so ini A lah. So kita ada A0 dengan A. So A0 saya adalah 4.2 CI. A saya adalah 0.1 CI. CI itu adalah unit iaitu curie. Okay, so because they give you all in curie, so tak perlu buat, tak perlu tukar. Nanti you cancel saja. Okey, untuk ni nak guna formula mana? Okey, pergi depan, alamak formula apa nak pakai? Formula belakang-belakang ni. Okey, mana formula yang ada A? Ni. Ni formula yang ada A. So I use this formula. So saya akan guna formula A equals to A0 exponent negative lambda T. Okay, do we have A? Yes, 0.1 CCI. Do we have A0? Yes, 4.2 CI. Kenapa saya letak CI? Sebab nanti saya cancelkan CI ni. So that's why saya letak CI. Sebab kalau seorang BQ, seorang CI tak boleh. Dia mesti sama unit. Exponential lambda. Okay, what is the formula of lambda ni? Ni? Saya padam lah. Formula of lambda ni. T half equals to ln 2 over lambda. So you boleh rearrange, jadikan T half sama dengan ln 2 over lambda. So make it lambda as a subject. So ln 2 over T half. So ini kita substitute dalam ni. So negative ln 2 over T half. Berapa T half saya? 435 T. Saya nak you buat dalam satu. Jangan buat asing-asing. Tekan calculator sekali je kalau boleh. Okey, so saya akan tinggal 0.16 4.2 E negatif ln 2 over 435 T. Tak suka ni. Macam mana nak hapuskan ni? Ln. So tapi sebelum nak jadikan dia ln, bawa dia ni segini ke dulu. So saya akan dapat 0.16 4.2 E negatif ln 2 over macam banyak kerja lah. Kalau saya tak tulis ni semua dekat kotak lah. Okey, ni dah hapuskan ni, saya ln both side lah. So ln 0.16 4.2 ln E negatif ln 2 over 435 T. Okey, ln E hapus. So bawa turun bawah. Ln 0.16 4.2 negatif ln 2 435 T. So we only left with the T. So we can calculate lah T. Okay, so tekan ln 0.16 bagi 4.2, so I will get this. So times 435, so divide by ln 2. So I will get the value negative, but negative here cancel because we have negative here, so my answer will become 2.0506 times 10 power of 3. Okay, dan ini adalah dalam unit apa? Years. Dan years ni dia sebenarnya kalau boleh nombor bulat lah, tapi saya tengok skema tak bagi pun nombor bulat. Dia bagi nombor bulat. So kena nombor bulat. So 1 2 3. So 2 0 5 1. Tapi dia tak buat nombor bulat lah. Kalau boleh biar nombor bulat. Tak apa, dia akan tengoklah jawapan nak buat yang mana ni. Dua-dua boleh. Sebenarnya tak tukar pun dia akan terima. Tekan apa? Tekan N? Law ni buang. Start daripada sini. Terus dapat jawapan? Boleh?
Dia tak ada markah pun. Cuba tengok markah dia berapa? Sikit. Markah dia adalah you boleh masukkan law ni gantian jawapan akhir. Oh, tekan calculator guna E ni terus dapat jawapan Guna yang mana? Shift lah. Guna tu. Tak payah buang masa je ni. Memang betul buang masa. So tengok markah dia hanyalah 3 markah. 3 markah, ini gantian jawapan. Yang lain ni tak buat pun tak apa. Ataupun mana saya buat kat kata lain. Tapi jawapan akhir, tapi ini kena ada. Ini kena ada. Because gantian meaning masukkan nilai yang betul. Yang lain ni tak ada pun tak apa. Jawapan akhir kena betul dengan unit. 3 markah. Boleh? Boleh tak? Sebab kita memang target nak buat soalan nombor 10 ni. So kena faham betul-betul. Kalau by now sebenarnya you dah tahu dah soalan nombor 10 ni tak mesti sama ada binding energy atau binding energy per nukleon. Soalan nombor B ni sama ada activity atau nuclei. Kalau nuclei tu selalu ada persen. 40% decay, 40% left, be careful kat situ. Decay mereput, tinggal 60. Kalau 40% left, yes, ambil 40%. Boleh? Okay, 7 markah. Okay, soalan nombor 9. Okay, bila masuk chapter 9, hanya ada 3 formula je pakai. Tak akan pakai formula lain. Iaitu apa? H over P, lagi MV, MERV dengan MAK. So, MAK. 2 MK, MAK. Sebab masa saya buat ni tadi pun saya nak bergabung dengan formula atas dulu. Tak ada. K-Max yang berapa panjang tu semua ini adalah chapter yang ni. Photoelectric effect. Kita tak masuk lagi yang tu. Bukan tak masuk lagi, kita dah ke depan. Okey, so soalan nombor 9 ni. Okay, kita baca soalan nombor 9 ni. Apa benda lah soalan nombor 9 tanya? Okey, soalan nombor 9 ni ada 2 karakter iaitu elektron dengan foton. Ada elektron, foton. Foton tu apa? Foton tu sinaran. EM radiation. Dia kata wavelength dia sama. Okey, so saya cakap kat sini lambda E dengan lambda foton sama. Kalau macam ni, mesti buat ratio. Nampak je macam ni, mesti confirm kena buat ratio. Okey, dia bagi total energy of electron. So, energy untuk elektron adalah 1 MeV. Dan dia suruh cari energy untuk foton. Okey. Apa formula energy untuk foton? E sama dengan apa? Hc over lambda. Kita mesti sentiasa foton, we always use this formula. Mana ada guna formula lain? So, kita akan guna formula ni. But we don't have lambda. Awak kena cari dah lambda. Sama ada awak cari lambda dulu atau buat ratio. Saya suka buat ratio. Kenapa? Bila ada sama ni, buat ratio paling senang. Okey, macam mana nak buat ratio? Saya make it lambda as subject. Lambda equals to Hc over E. So, ini pertama. Okey, so ini untuk siapa? Foton. So, saya kena buat untuk elektron pula. Okey, ini semua tadi yang saya cerita ni tadi ni, hak milik siapa? Elektron. Sebab kalau dalam chapter ni dia pasal de Broglie, pasal elektron ataupun cahaya boleh berada dua dualiti, wave ataupun partikel. Okey, formula mana yang boleh kaitkan dengan nilai ni? Mana? Nak guna EV ke K? Sebenarnya ini adalah apa? Elektron. Elektron dia ada energi apa? Kinetic. Dia mana ada energi potensial, dia mana ada energi lain. Sebenarnya total energi yang dia cakap pasal elektron ni adalah kinetic energy. So that's why we will use this formula. Kenapa tak guna EV? EV ni adalah V ni voltage. Jangan guna nak guna EV tu boleh, tapi boleh juga awak nak guna EV, tak ada masalah. Tapi awak kena make sure ini adalah satu EV lah. Tapi saya lebih suka awak guna K ni lah sebab awak faham kinetic energy ni. Okay, so apa yang akan berlaku dekat sini? Dua formula ni akan bergabung. Kenapalah bergabung pula? Sebab lambda elektron sama dengan lambda foton. Foton formula dia dah ada, Hc over E. Yang saya nak cari ni E foton. This is my main character ni. Ni yang saya nak cari. Ni yang saya nak cari. Okey, lambda E saya guna yang mana? Mak. Saya guna mak. H over square root 2 MK. Siapa yang saya boleh cancel?
H. So I will left with, I make it E as a subject. So E photon equals to C2mk. So why C? Speed of light. Why is 2? 2 lah. M siapa? Electron. Because mk ni adalah belong to electron. Electron. So 9.11 times 10 negative 31. K, how about K? I cannot use this one, 1, tak boleh. Sebab saya kena dalam joule. So macam mana nak tukar dalam joule? Pergi kat depan. Cari yang ada EV. Mana ada EV? Ni. Ni. 1 EV sama dengan berapa joule? 1.6 darab 10 negatif 19 joule. Saya ada berapa EV? Mega. Mega kuasa berapa? 6. So, saya terus buat dalam ni tau. Saya ada ni. So, 1 darab 10 kuasa 6 EV bahagi 1 EV boleh cancel darab 1.6 darab 10 negatif 19. So, this is jalan kerja dia. Panjanglah sikit dalam kerja dia. Ni. Panjang ni. Tahu macam mana nak kecilkan? Macam ni. So, lepas tu apa? Tekanlah kalkulator. So, dia punya masalah je dekat konsep ni. Ni, awak nak dapatkan dia. Ni. Itu je masalah dia. So, bila ada benda yang sama, mesti ratio. Okey, ada cara lain juga sebenarnya. You cari lambda E ni. Lambda, tapi lambda E nak cari, H ada constant, M ada, K ditukar tadi. Awak akan dapat nilai lambda. So, masukkan nanti dalam ni. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi banyak tekan kalkulator lah. Okey, yang ini cara senang lah. Okey, so tekan kalkulator, sebab saya guna cara tekan kalkulator sekali jalan. Okey, buat yang belakang dulu lah. 1 power of 6 times 1.6 times 10 power of negative 19 times 9.11 power of negative 31 times 2. Okey, square root answer. So, darab 3 power of 8. So, my answer will become 1.62 times 10 negative 13 joule. Betul tak dengan jawapan dia? Ya, betul. Berapa markah ni? 5. Banyaklah. So, ini mungkin 3. Saya rasa mungkin awak akan ada problem yang dekat sini ni. Dekat sini. Okay. So, saya ulang balik Untuk chapter 9, terus keluarkan. Ada 3 je formula you akan pakai. Iaitu formula apa? Iaitu formula ini, formula MERV, formula MK. Baca soalan kena betul-betul. Bila dia kata ada benda yang sama, buatlah ratio is the best way because dia boleh cancel. Lambda photon. Bila we talking about photon, hanya ingat E sama dengan Hc over lambda. Sebab photon cahaya. So kita akan dapat formula ni, lambda. Make it lambda sebagai subjek. Sebab saya nak jadikan photon dengan elektron sama. Okey, yang ini saya rasa awak faham. Okey, yang inilah masalah nak pilih yang mana satu. Energy daripada elektron is totally depend on kinetic energy. Sebab elektron bergerak, is move, so dia depend pada K. So saya akan guna formula yang ada K lah. So saya samakan dia. So H cancel. So I make it E photon as a subject. So I will leave with this equation. So substitute. But for K, we have problem. We need to change into joule. So dapat jawapan. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Saya harap boleh lah sebab tinggal lagi 5 hari. 5 ke 6? Berapa hari? Kau tak kira dah 6 hari. Lagi 2 minggu je tidur kat matrik ni. Lepas ni tak datang lah matrik. Confirm tak datang. Confirm tak datang. Berapa nak datang? Jumpa saya. Tapi ada juga yang datang jumpa saya. Jadi dah arkitek.
Jadi arkitek. Dah kahwin. Baru kahwin. Jadi arkitek. Saya bagi assignment dia kosong tu, kesian ni. Selalunya siapa-siapa yang jahat dengan saya, dia lah yang akan datang balik jumpa saya. Saya bagi dia kosong per 10 Dia tak buat, memang tak hantar assignment. Dia memang tak hantar. Azim saya bagi kosong. Tak hantar degil. Bukan degil apa, dia kata saya nak faham dulu baru saya nak buat. Nak tunggu awak faham tu bila nak faham. Orang tak nak tanya kawan apa, berlagak lah apa. Tapi sebenarnya memang dia pandai pun. Dia pandai, budak pandai. Tapi dia kecewa dengan SPM dia kata. Sem 2 dia dapat A fizik. Sem 1 dia dapat B. Bukan. No. Sem 1 saya bagi dia kosong kan. Dia dapat A minus. Meaning dia punya paper exam tu betul-betul dia dapat mungkin full marks. That's why saya kata dia orang yang pandai. Sem 2 dia dapat A. Sebab assignment dia dapat full mark lah. Sebab dia dah baik dah, dia dah baik dengan saya. Satu, aduh. Sebaik tak ada. Setakat ni tak jumpa, tak tahu. Bukan tak jumpa. Sebab tak ambil tahu. Dulu ambil tahu. Sampai saya kena jumpa dengan pengarah. Kenapa bagi kosong kat budak ni? Yalah dia tak bagi, saya kata. Saya kata saya tak bagi kosong sebab dia tak hantar assignment. Buat apa saya nak bagi? Saya tanya-tanya tak nak hantar, saya bagi kosong. Dapat A minus. Tapi budak tu bagus, baik. Tapi okey lah, maksudnya berjaya lah. Okey, dah. So, awak tak ada assignment kosong, kalau awak tak dapat A, memalukan. Budak yang dapat kosong assignment pun dapat A minus. Okay, so in photoelectric effect, so bila nampak soalan chapter photoelectric effect, satu formula yang mesti wajib pakai adalah ni. Mesti pakai ni. Memang famous lah formula ni, memang jadi macam wajib. Okay, so dia bagi tahu dia no current flow when the wavelength is greater than 540. Okay, so ini adalah lambda. So lambda apa ni? Calculate the work function. So dia suruh cari mak dia. Dia suruh cari W0. Tapi dia nak dalam EV, unit EV. Okay, bila saya nak pakai formula atas ni, saya jam. Sebab saya tak ada EVS, saya ada lambda, betul. Mungkin saya akan cakap itu lambda, AC over lambda. Tapi saya tak ada VS, mana ada saya stopping potential. Soalan stopping potential tanya kat bawah. So saya tak boleh buat. Okay, saya baca balik. Dia cakap, in photoelectric effect, observe that there are no current flow when the wavelength adalah greater than this. So this one adalah lambda maximum. So what is lambda maximum? Okay, that's why saya kata konsep dia sangat penting. Okay, saya pun Google sana. Sini, saya dah save kan. Nanti yang ni awak saya bagi. Kalau jawapan sama betul saya bagi. Ni. So ni jawab apa itu? Lambda maximum actually adalah threshold frequency. Ni. Maximum wavelength of that incident radiation must have so that the photoelectric effect taking place adalah threshold wavelength. So this one adalah paling maksimum. Kalau lebih, dia tak akan ada current. Bila tak ada current maksudnya photoelektron tak boleh reach anode. Ingat tak yang ni pasal apa? Pasal cathode, anode. Ingat tak photoelectric effects tu? Saya tak boleh lah cerita dah. Kalau nak cerita dah itu jadi kuliah. So kena ingat balik. So ini bukan lambda. Ini adalah lambda naught. So itu adalah lambda naught. So kita berdasarkan itu kita boleh guna formula apa? W naught sama dengan apa? H F naught lagi HC over lambda naught. So we use this formula. Sebab memang saya baca pun mula-mula this one is lambda because it's talking about EM radiation. Maknanya dia adalah bapa dia punya. Tapi dia cakap perkataan greater. So maksud dia maximum. So dia adalah belong to lambda naught. Okay, so W0 equals to 6.63 times 10 power of negative 34, 3 times 10 power of 8. So my lambda naught 50 times 10 power of negative 9. So tekanlah calculator. 6.63 times 10 power of 34 times 3 power of 8 divided by 570 power of negative 9.
So saya akan dapat 3.48. Oh sorry, 49 lah. Tapi ni boleh dapat akhir kan? Tak apalah, letak dia dulu 49. Nanti awak tekan kalkulator tu lain kan. Okay, so dia tak nak dalam joule, dia nak dalam apa tadi? EV. Ingat tak tadi satu EV sama dengan berapa joule? Satu EV sama dengan 1.6 darab 10 negatif 19 joule. Yang awak ada sekarang siapa? Joule. So joule ni kena duduk mana? Bawah. 1.6 darab 10 negatif. Kenapa duduk bawah? Sebab dia nak cancel kan? So darab 1 EV. So ni jawapan ni tak payah ni saya buat ni kan 49 kan. Terus je bagi. Sebab sebenarnya kita tulis semua sebab bukan jawapan akhir. Tapi malah saya tulis tu je. So 1.6 kuasa negatif 19. So jawapan dia adalah 2.18 EV. So betul tak? Saya pun tak tahu jawapan dia. Yes, betul. Okay. Boleh? Okay, soalan number B. Dia minta stopping potential. Apa simbol stopping potential? VS. Kat mana wujud VS? EVS. So EVS ni sama dengan apa? Ini VS. Dia bagi lambda. Yes, now is lambda. Sebab apa now is lambda? Because dia bagi tahu light wavelength, bukan maximum wavelength. So kena be careful dengan wording tu. Maximum wavelength, lambda naught. Kalau F naught, minimum frequency. Sebab apa minimum? Sebab F dengan lambda inversely proportional. Kan? V sama dengan F lambda. So F sama dengan V over lambda. So kalau lambda maksimum, F kena minimum. Okay, soalan number ni kita akan guna yang wajib tu. Yang mana? K-max tadi tu. K-max sama dengan EVS sama dengan HF tolak W0. So mesti guna formula ni. Mesti pakai. Memang akan pakai. Okay, mana VS? Ni VS. So saya tak gunalah K-max. Saya guna formula belakang. So 1.6 darab 10 negatif 19, VS nak cari, H 6.63 darab 10 negatif 34, F tak ada tapi F sama dengan apa? C over lambda. So lambda saya 400 darab 10 negatif 9 tolak W0. Okay, W0 mana yang saya nak pakai? Jangan ambil yang ini, ambil joule. So kita ambil yang joule. Kenapa kita kena ambil yang joule? Sebab semua ni dalam unit SI. So 3 point berapa tadi? 49. 3.49 darab 10 negatif 19. So saya besarkan sikit lah. So ni. Okay, boleh? So tekan kalkulator, tekanlah kalkulator. Alamak, nak tekan yang mana? Yang depan dulu lah. 6.63 kuasa negatif 34 darab 3 kuasa 8 bahagi 400 times 10 power of negative 9 tolak 3.49 kuasa negatif 19 bahagi 1.6 kuasa negatif 19. So my answer is 0.93 put. Betul tak? Tak tahu, saya tak tahu jawapan dia. Ya, betul. Boleh? Boleh, boleh. Tak susah. Saya tak nak awak macam ni, kosong. Itu problem dia. SEM 2 ni kertas, bukan ABC. Saya takut ni tinggal kosong. Wih, senang betul tau menanda. Awak tengah memudahkan kerja orang yang menanda. Takkanlah selama berapa bulan awak belajar awak tak tahu apa-apa. Kosong. Tak boleh lah, jangan biar kosong. At least, media saya tak tahulah apa saya buat. Tulis je formula ni. Ni mana formula ni. Tulis formula ni dulu. Lepas tu fikirkan, gets the idea. Sebab markah dia 5, 3 kat atas, 2 kat sini. Formula tak dapat yang dia bagi sini. Gantian 1, jawapan unit 1. At least you dapat 1 pun okey. Walaupun jawapan akhir you salah. Gantian kena betul lah, make sure betul gantian. Okey dah, saya masuk soalan number 7. Suka ni soalan nombor 7 ni sebab dia 10 markah. Nak tak nak awak kena suka. Jangan tak suka dia. Kalau awak tak suka dia, dia pun tak suka awak. Kan Tajim kan? Sayang dia.
Apa sudah nombor 10 pula? 7. Sayang sekejap je. Sampai berapa hari je. Lepas tu buang dia. Okey. Jangan buang dulu. Kutip dulu dia. Sayang dia dulu. Okey. Yang dah berslip. So chapter ni pertama sekali apa awak kena buat. Awak kena tahu ni kes apa. Kalau awak tak tahu ni kes apa, awak memang tak boleh buat. So saya tahu ni yang dah berslip. Okey. Bila saya tahu ni yang dah berslip, terus saya keluar. Yang dah berslip ni dia kawan baik dengan bright. Kalau formula bright, dia Ym equals to M lambda D over D. Kalau dark, dia jadi Ym sama dengan M plus half lambda D over D kecil. Dan kalau dia case diffraction, dark fringes, M tu kena -1. Hanya dekat dark fringes saja, order jangan. So ini, saya keluarkan, saya tak baca soalan, saya terus keluarkan konsep. Okey, dah siap ni baru saya baca balik soalan. Okey, dia bagi apa ni? D besar 2 meter. Dia bagi D kecil 0.5 darab 10 negatif 3 meter. Saya terus tukar unit. Dia bagi wavelength lambda 589 darab 10 negatif 9 meter. Okey, apa yang dia nak ni? Dia suruh cari fringe separation. Alamak, apa benda ni? Bila saya nampak perkataan separation, saya tahu dia minta delta. Separation tu apa dia sepatutnya? Perbezaan ataupun gap. Gap delta lah. Okey, fringe separation on the screen adalah delta Y. Yang mana? Yang ni lah, kalau dark dengan dark, kalau bright, yang consecutive ni, yang sebelah-sebelah tu. Madam dia tak cakap pun nak dark ke bright, tak kisah. Kenapa tak kisah? Sebab delta Y untuk bright dengan dark, formula dia adalah sama. Formula ni ada tak dekat depan? Ada, tak perlu hafal. So masukkan nilai je. Ada tak lambda? Ada tu? Rugi kalau tak buat ni. Ada tak D? Ada? Ada tak D kecil? Ada. Mesti tak payah fikir. Cuma kena tahu formula apa je nak pakai. So tekan calculator. Macam senang je. Senang kalau dia faham konsep. Dia tahu nak cari apa. Yang lama tu dia tak tahu nak cari apa. Apa nak cari pun dia tak tahu. Itu yang akan jadi masalah. Apa nak cari pun tak tahu. Macam awak nak cari barang. Cari apa? Tahu. Saya pun tak tahu saya cari apa. Duduklah sampai kiamat. Tak tahu apa nak cari. So this is your answer. Betul tak ni Nasi? Saya malas nak tengok jawapan dia. Betul tak? Betul tak 3 menang pula. 2-2-5 dah lah. Betul jawapan saya dekat buku ni. Apa yang saya bagi ni begini. Okey, soalan nombor 2. Nombor 2 ni pening sikit lah. Okey, nombor 2 ni dia minta linear separation. Kita macam akan termenung sekejap. Apa benda lah linear separation ni? Mana pernah belajar linear separation? Tapi baca between first dark fringe, so N1 bukan N1. M bila 1 ya ke? Tak mungkin. Tak salah. Tak apa, highlight je dulu bila dia 1 dan bila dia adalah 2. Tapi ni bright, ini dark. So maksudnya soalan nombor 2 ni dia nak cari delta Y juga. Tapi Y bright yang keempat tolak Y dark yang 1. Itu yang kita nak kena cari. So kita cari asing-asing dulu. Kita cari dark dulu. Okay, apa formula dark? Iaitu M plus half lambda D over D kecil. Ini yang problem. Berapa M yang saya nak kena letak? Berapa M saya nak letak sini? Berapa? Kosong ke 1? Kosong. Kenapa kosong? Sebab dia DF. Dark fringes. Bila masa dia kena tolak 1. Kalau dark fringes untuk yang dah berslip kena tolak 1. Bila masa tak tolak 1? Order, ya. Okey, plus setengah lambda. What is your lambda? Berapa lambda tadi? 589 times 10 negative 9. My D is 2 divided by D kecil. Berapa? 0.5 times 10 power of negative 3. Okey. Yang ini adalah kalau untuk dark. Okey, kita kira lah. So 589 kuasa negatif 9 darab 2 bahagi 2 bahagi 0.5
bahagi 0.5 power of negative 3. So I will get 1.178 times 10 power of negative 3 meter. Ym adalah unit meter. Okey, lepas tu saya cari untuk bright pula. Okey, apa formula bright? M plus half. Betul ke? Tak, dia tak ada apa? Dia tak ada half. Dia hanya lambda saja. M saya berapa? 2 ke 1? Kenapa 2? Kenapa tak payah tolak? Sebab dia bright, yang tolak hanya siapa? Dark sahaja. Kalau yang itu pun tak tahu, memang problem lah nanti bila orang buat chapter ni. 2 bahagi berapa tadi? 0.5 darab 10 negatif 3. Letih lah, banyak sangat nombor dia. 2, 5, 8, 9 kuasa negatif 9 darab 2 bahagi 0.5 times 10 power of negative 3. So saya dapat 4.712 darab 10 negatif 3 meter. So this is not my final answer. So apa saya kena buat? Saya kena tolak. So delta Y saya yang besar tolak yang kecil lah. So saya tolakkan yang besar, tolak yang kecil. Okey, so kita dah ada ni, tolak je terus. 1.178 power of negative 3. So I will get 3.534 times 10 negative 3. Betul ke? Meter. Tak tahu betul ke tak? Betul ke ni? Okay. Alright, so habis kepada soalan number 7A. Kita target ni sampai ni lah habis ni. Sepatutnya mirror tu menarik. Soalan mirror dia sangat menarik. Okay, soalan number B. A monochromatic light, so dia bagi lambda diffraction grating. Terus saya tulis nombor B, DG. Kalau DG ada satu je formula pakai, apa dia? D sin theta equals to N lambda. Boleh? Siapa yang macam apa benda lah fizik ni? Tak tahulah nak cakap apa. Kena ingat ada 4. Yang double slit, single slit, diffraction grating, thin film. Soalan ni bagus, dia ada tiga. Tadi adalah yang double slit, sekarang masuk diffraction grating. Yang last sekali nanti thin film. Single slit, you dah buat masa ujian selaras tu. Okay, tengok ni. Dia bagi lambda, dia kata the maximum of first order is the angle is 12. So maksudnya you ada bila n dia 1, theta dia adalah 12 degree. Calculate line per cm. Apa tu? Apa simbol line per cm? Ya, n besar. Kat mana nak cari n besar ya? Ya, kalau siapa tak tahu apa benda lah berlaku kat dunia fizik ni dia, tengok dekat sini ada. Ni. 79. N besar. N tu bukan number of turn ya. N tu lines per length. D sin theta pun ada. Semua ada. That's what saya kata. Benda dia ada. Masuk nilai je sebenarnya. Rugi sangat kalau awak tak tahu nak buat. Okay, so saya akan guna formula D sin theta. Saya cari D dulu. So D sin 12 equals to N1 lah sebab order. Sebab perkataan order ambil je. Lambda. Berapa lambda tadi? Alamak, tak salin pula lambda tadi. Berapa lambda tadi? 6, 8, 0. Okay, negatif 9. So saya akan dapat D. Tekan kalkulator. Janganlah malas tekan kalkulator. Ini kalkulator ni sampai masuk universiti tekan kalkulator. Kecuali awak ambil bidang art ke, ni tak adalah, medik tak adalah. Negatif 6 meter. Okey, sekarang ni saya bukan nak ni, saya nak N. So D sama dengan apa? 1 over N. So N sama dengan 1 over D lah. So saya bahagikan lah. So saya dapat jawapan tadi kan? Mana jawapan saya ni? Bahagi je. So saya dapat 3.0575 darab 10 kuasa 5. Tapi ini dalam lines per meter. Kenapa Meda kata ini lines per meter? Sebab awak buat ni dalam unit apa? Meter. Soalan tak nak meter, soalan nak apa? Macam mana nak buat ni? Entahlah. Dapat dekat sini, dapat sampai sini pun saya dah bersyukur lah madam. Janganlah takut
ini per meter ni duduk mana? Bawah. So kita ubah yang bawah, jangan ubah yang atas. Ini biar je dekat atas. Lines kan? Okay, per 1 meter berapa cm? 10 negatif 2 ke 10 kuasa 2? Kalau 1 cm, 10 negatif 2 meter. Awak nak terbalik sekarang ni. So dia jadi apa? Positif. So jawapan awak dapat tadi ni jangan ubah lagi kalkulator ni. Bahagi 1 eksponen 2. So this is my answer. Jawapan saya adalah 3.0575 darab 10 kuasa 3 lines per cm. Tapi lines ni dia macam manusia sebenarnya. Dia tak ada point. 1, 2, 3. So 3.057. Aku putih point lagi. Ni hilang. Lines. Jangan lines per cm. Jangan genapkan dia. Dia tak cukup sempurna lagi. Biar macam ni. Sebab line mana ada? 1/2 line cikgu tak ada. Line kita kira whole number. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir adalah pasal soap film. So ini adalah kes apa ni? So saya terus buat. Ini adalah kes thin film. Thin film bila dapat perkataan soap, dia adalah antiphase. Siapa kawan baik? Ya, bukan sabun. Siapa kawan baik antiphase? Antiphase tu macam jahat kan? Siapa kawan baik dia? Tak. So apa berlaku dekat formula dark? Tak ada half. Tapi kalau bright, ya ada half tu kat mana yang dekat ni? Tak tahu, tengok dekat depan. So kalau formula ni pun tak tahu macam mana nak buat? Tak tahulah. Dia akan jadi sini lah. Kosong. Kosong. Senang. Oi, senang lah menanda kalau orang kosong-kosong macam tu. Awak yang rugi. Awak masuk bateri ni free ke? Tak, awak bayar kan. Berapa awak bayar? 600. Itu murah lah tu. Nanti awak masuk universiti mana ada ratus-ratus, main ribu-ribu semua. So nanti lepas habis matrik buat apa? Kerja. Jangan rumah je, pergi kerja, cari duit. Cari duit untuk bayar yuran universiti. Bukan, sebenarnya it's good for you to kerja to gain experience. Sebab nanti kalau you nak minta kerja nanti dia tahu bahawa oh you ni rajin, banyak pernah kerja ni, pergi ni. Sebenarnya memang bagus sebenarnya kerja. You, bila nak buat CV you nanti, you ada banyak experience. Selain dapat duit. Sebenarnya nak duit. Awak habis bulan 5 kan? Lepas tu masuk universiti bulan 9. Lama kot, takkan orang ada rumah. Tak nak saya duduk rumah nanti maksud macam-macam. So lepas tu lah ambil adik lah, ambil apalah macam driver pula. Kena sedia baju lah apalah, baik kerja dapat duit. Okey dah, so jadi cepat kita habiskan ni. Okey, so ini adalah case thin film. Bila thin film dia ada level, dia ada 3 layer. So tengah-tengah tu adalah 1.3 ni. So atas bawah dia apa? Satu lah sebab dia adalah soap sabun. Sabun ni kan air bubble air. Okey, lepas tu dia bagi wavelength. Berapa wavelength yang sinar dekat dia? 5, 8, 9. Ini cahaya dia lah, tak tahulah cahaya kalau apa ni. Kalau macam ni mungkin kalau merah kot. Okey. So they ask you to calculate what? Thickness, T. So they ask you to find T. So how to find T? So they ask you bright or dark. Baca balik. Ni saya tak baca soalan tadi. Appear bright. So kita akan guna bright. Yang ni lah formula ni. So kita guna formula bright 2NT equals to M plus half lambda. So N nak ambil yang N mana ya? Tengah-tengah. So itu pun dia tak tahu nak ambil N mana 1.3. Thickness you want to find. Okay, M. Very good. So how to find M? M berapa nak letak? Saya cakap M ni ada 2 pilihan. Nak letak kosong atau 1. So nak pilih yang mana? Kosong. Kenapa letak kosong? Sebab dia nak list paling kecil, paling sikit. Kosong lah.
Kenapa bila masa nak pilih satu, kalau you guna dark, sebab apa? Kalau you letak sini kosong, kosong darat lambda dapat apa? Kosong. So tu thickness you akan jadi apa? Kosong. So saya cakap, Ridwan, berapa thickness awak? Kosong madam. Maksudnya awak tak wujud. Eksperimen tak ada. Tak buat eksperimen pun sebenarnya. So thickness cannot be zero. Mesti ada nilai. So that's why M, we have two choice. When M is M lambda only, so choose one. But when M is we have plus, zero. So dalam kes awak ni, kita akan tak zero lah. So lambda saya 589.3 darab 10 negatif 9. Okay, so I can find the thickness. So 2 darab 1.3, so I will get this. So 589.3 power of negative 9 divided by 2 divided by answer lah. So I will get the answer 1.13 times 10 power of negative 7 meter. Betul tak? Tak tahu betul tak? Saya kena tengok jawapan tadi saya bagi. Yes, betul. So 10 markah. So berapa total kita dah dapat dah? 10 tambah ni 15 tambah 7 tambah 3. So berapa? Baru 25. Ha. 1 jam kita buat ni baru dapat 25. Kita kalau target 50 ke atas. 50 memang confirm A. Sebab markah PPU besar. Paling teruk pun saya rasa 55 kot, 56 macam tu. Kalau you dapat 50, 50 tu bahagi 2 lah. So akan dapat apa? 25 so that A lah sebenarnya. So kita ada setengah jam lagi untuk buat yang depan. Boleh? Yang depan tu lagi pening kepala. Lagi pening kepala. Saya buat depan tadi, dahsyat lah soalan depan ni. Lagi soalan ni. Menyampah betul soalan ni. Buatlah, cuba try buat. Terlalu banyak benda nak kena buat. Markah berapa? 10. Betul lah. Okay, so saya stop dengan tasbih kifarah surah wal-as. Okay, bye. Yang tak tahu lah kenapa yang datang ni.